sesama duk sosek bersin tu, tangguhkan dulu. Tapi kalau memang ada resdung daripada dulu sampai sekarang, tu tak boleh elak lah kan. Orang dah kenal lah, tak apa. Dia yang jadi masalah bila datang fitnah. Tiba-tiba tak pernah bersin, hari tu bersin kerap sangat, dia akan jadi fitnah kepada kita lah. Dah tahu tak sihat datang juga kan, padahal kita tak ada apa-apa. Baik tangguhkan dulu, sebab keadaan sekarang ni yang tidak menentu. Walaupun kita kurang dengar kes-kes kematian, tetapi bimbang-bimbang dia jadi lebih melarat. Nanti takut nanti keadaan lebih teruk berlaku. Itulah ceritanya tadi tentang penyakit hati. Dia jadi 6. 4 kepada orang memuji, 2 kepada orang yang dipuji. Yang pertama, secara ringkas, Imam Ghazali dia larang sebab yang pertama, bagi orang yang memuji itu, dia akan boleh mendorong dia menjadi seorang yang pendusta. Dia nak puji orang, tapi tiba-tiba dia menjadi seorang yang pendusta. Pendusta ni maknanya berbohong lah, tak cakap benar. Sepatutnya dia cakap benar, tetapi kerana dia memuji secara berlebihan menyebabkan dia tergelincir menjadi seorang yang berdusta, yang berbohong. Bagaimana tuan-tuan? Sebab bila dia puji, sebenarnya sifat tu tidak ada pada orang tu, makna dia jadi berbohong. Sedangkan dia dah cakap orang ni orang yang yang baik, sedekah banyak, suka bersedekah, sedangkan orang tu orang yang bakhil. Tak tahulah kalau dia sindir ke tidak kan. Tetapi bila dia kata alhamdulillah tuan seorang yang sungguh dermawan, yang bangsawan, dermawan dan lain-lain wawan semua, sedangkan orang tu orang yang kedekut, tidak suka menderma. Jadi dia sudah berdusta kepada, mengatakan sesuatu yang berbohong, tak cakap benar. Jadi orang dengar, orang kata, oh betul lah dia ni dermawan, tapi sebenarnya tidak. Jadi dia sudah berbohong kepada diri dia dan juga berbohong kepada orang lain. Yang kedua, dia bila dia memuji secara berlebihan tu, kadang-kadang dia menyebabkan dia menzahirkan yang dia sayang sangat ke orang tu. Sayang sangat ke orang tu. Sedangkan dia tidak begitu. Siapa yang tahu? Dia je lah yang tahu. Orang tak tahu. Tapi kalau sebelum ni mungkinlah dia ada sembang-sembang mengutuk kemai lagi. Bila depan orang tu, Allah Akbar tuan, saya ni sangat-sangat, contohlah kita pergi direct ayat je lah, saya ni sayang sangat kat tuan kan? Sedangkan hati dia tidak begitu. Maknanya bukan setakat dia berbohong, tapi dia dah jadi apa tuan-tuan? Apakah sifat orang yang cakap lain dalam hati dia lain? Sifat orang? Itulah sifat orang yang munafik. Maknanya mulut lain, hati dia cakap lain. Kalau mulut dia sesuai dengan hati dia, mungkin itu perkara yang boleh dimaafkan. Memang dia sayang sangat ke orang ni, lalu dia zahirkan kasih dan sayang dia pada orang tu. Contoh yang kita memang tidak akan berbohong. Kita kasih dan sayang kepada pasangan kita. Ke ada yang mulut lain hati lain? Tak. Biasa kita dengan pasangan kita akan cakap ikhlas. Kita sayang sungguh pada pasangan kita, itu tidak berbohong. Kita sayang sangat pada ibu dan ayah kita, maka kita zahirkan melalui kata-kata kita. Biasanya sayang dan kasih kepada ibu ayah bukan kasih dan sayang yang dibuat-buat. Itu memang kasih dan sayang betul-betul. Tapi kalau kasih dan sayang kepada orang lain, pada sahabat-sahabat yang lain, 50-50. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi dia zahirkan juga. Kalau terbukti dari segi perbuatan-perbuatan yang sebelum ni, memang betul-betul dia sayang. Pantang beli goreng pisang, petang-petang setengah memang hantar ke rumah kita. Isteri masak lebih, mesti hantar ke rumah kita. Mana memang kita nampaklah dia ni sayang betul kat kita ni. Jadi bila dia cakap, saya ni sebenarnya sayang sangat kat awak ni,
Bila terutama bila kita nak kena transfer ataupun nak kena pindah tempat kerja yang jauh, maka kita boleh nampak kesedihan di wajah dia. Maka kalau dia kata dia sayang pun kita boleh percaya. Tapi sebelum ni memang tak pernah, tiba-tiba datang, sayang betul kat awak ni. Makna 50-50 tuan-tuan. Tapi kita sebagai orang menerima pujian ada cara-cara dia, nanti kita cerita. Orang yang memuji ni, jadi kita ni yang suka memuji, ataupun limitkan kita punya, kawal kita punya pujian supaya tidak menjadi melampau dalam pujian. Sebab bila melampau bukan setakat jadi pendusta, ia boleh jatuh kepada yang nombor 2, boleh kita jatuh kepada menjadi seorang yang munafik. Yang ketiga, bila dia memuji dengan sesuatu yang dia sendiri pun tak pasti, maka dia menjadi seorang yang tergesa-gesa. Dia sendiri pun tak pasti betul tak betul, tapi dia puji juga orang tu. Dia puji juga orang tu. Sebab tu Nabi kata bila dia tak pasti, lalu dia puji seseorang, sedangkan dia tak tahu betul tidak orang yang dipuji itu ada sifat-sifat yang dengan perkataan-perkataan yang dia sendiri sebut itu. Jadi kita lihat dalam kitab ni disebut Nabi kata celaka bagi orang yang memuji cara begini, dan lebih baik dia ambil pisau potong saja leher sahabat dia tu. Potong saja leher sahabat tu. Makna macam lebih baik bunuh sajalah daripada kau puji secara melampau sedangkan kau sendiri pun tak pasti. Lalu dalam hadis yang disebut dalam kitab ni ada disebut tentang kalau nak puji juga kena tambah perkataan aku rasa dia ni bagus. Walaupun dengan perkara yang tak pasti. Aku rasa dia ni seorang yang dermawan. Aku rasa dia ni seorang yang baik hati. Aku rasa dia ni orang yang suka tolong orang. Dia kena tambah perkataan aku rasa, aku menyangka, mungkin. Maknanya dia letakkan separuh lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan 100% kepastian dia yang belum pasti lagi. Yang keempat, sifat yang penyakit yang boleh timbul kepada orang yang memuji ialah kalau orang yang dipuji itu merupakan orang yang zalim, ataupun orang yang fasik, ataupun orang yang suka buat jahat, hasil daripada pujian dia tu menyebabkan orang yang zalim itu rasa aku dah cukup baik, menyebabkan dia tidak berubah dan meneruskan kezaliman dia sebab orang duk puji dia. Jadi kesalahan bagi orang yang memuji ialah Imam Ghazali kata dia telah memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang zalim. Sedangkan sepatutnya kita ingatkan dia tentang bahawa kamu telah melakukan kezaliman, ataupun kamu buat salah ni, ataupun kita tegur dia tentang yang ni tak boleh buat, salah. Tapi bila kita tak tegur yang dia buat salah dan kita puji lagi dia, menyebabkan kita telah memasukkan kegembiraan di dalam hati dia. Itu merupakan satu kesalahan. Bagi Imam Ghazali tak boleh. Ya? Jadi salah bagi kita ialah kita dah masukkan kegembiraan menyebabkan dia tidak berubah. Dia tidak ingin lagi nak melakukan perubahan sebab dia rasa dah cukup. Sebab ramai orang duk kata dia okey. Dia tak nampak salah dia kat mana. Dia rasa dia okey. Jadi yang salah siapa? Salah orang yang puji itulah. Orang yang memuji itu. Jadi sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala murka apabila dipuji orang yang fasik. Innallaha la yaghdabu idza mudihal fasik. Allah murka apabila kita memuji orang yang fasik. Ya? Firaun yang kita kenal sebagai yang kejam, ya? Tiba-tiba kita kata Firaun ni bagus, tapi nasib baik dia dah tak ada. Kalau dia ada, dia akan meneruskan kezaliman dia. Ya? Orang yang kita tahu bahawa dia memang zalim pada orang, tapi kita tak semena-mena pergi puji dia, dia tidak berubah dan terus meneruskan kezaliman, bantai orang lain. Jadi kita yang salah. Dalam kitab kata Al-Hasan telah berkata, barang siapa yang menyuruh kepada orang fasik untuk terus kekal dengan kefasikannya, maka sesungguhnya dia lebih suka untuk melakukan maksiat. Jadi orang yang zalim dan fasik
sepatutnya dicela agar dia terputus keinginannya terhadap kezaliman dan kefasikan. Maknanya tugas bagi kita, orang-orang yang lain, ialah berusaha untuk memutuskan kezaliman dia. Itu tugas kita. Bukan kita puji lagi supaya dia terus dengan kefasikan dan kezalimannya. Itu 4 penyakit. Bagi orang yang dipuji, Imam Ghazali kata dia ada 2 jenis penyakit. 2 penyakit ini boleh jadi dia akan kena dua-dua, ataupun salah satu mesti kena. Mesti kena. Biasa kena. 2 jenis penyakit. Yang pertama, orang yang dipuji, penyakit dia akan terima penyakit sombong dan takjub kepada diri dia. Padahal sombong dan takjub ini 2 jenis penyakit yang akan membunuh segala amalan-amalan dia. Sombong dan takjub. Yang kedua, yang kedua Imam Ghazali kata itu penyakit yang pertama. Yang kedua, orang yang dipuji, dia akan merasa gembira dengan pujian yang diterima, menyebabkan dia tak sombong, dia tak takjub dengan diri dia, tapi dia akan jadi lemah dalam beramal. Lemah dalam beramal. Elok-elok tadi dia punya motivasi tinggi, high peak kata. Bila dipuji dia akan jadi lemah. Lemah, boleh jatuh. Boleh jatuh. Dan dia rasa redha dengan diri dia yang dipuji. Nabi ulang lagi hadis tadi. Baik. Dalam kitab tu Nabi sebut lagi sekali, sekiranya seorang tu berjalan kepada orang lain dengan membawa pisau yang tajam, lebih baik daripada dia puji orang tersebut di hadapan dia. Nabi kata kalau ada orang tu dia berjalan bawa pisau yang tajam. Bawa pisau yang tajam lalu bukan setakat bawa lah maksudnya. Maksudnya dia tusuk orang tu, toreh ke apa ke, lebih baik daripada dia puji orang di hadapannya. Maknanya depan-depan dia puji orang tu. Awak ni bagus betul lah. Tadi tiba-tiba datang masjid nampak orang masuk tabung. Banyak dalam tabung tadi. RM50, 100. Kita pula pergi puji dia. Bagus betul wak. Saya nampak awak masuk RM100 tadi. Apa hasil dia? Hasil dia akan jadi lemah awak nampak. Itu salah satu. Dia akan jadi lemah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. 2 penyakit kepada orang yang dipuji ini, dia sama ada akan dapat kedua-duanya sekali, ataupun dia mungkin akan dapat salah satu daripada penyakit ini. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita nak puji orang, kita kena kawal diri kita supaya kita takut hasil daripada perbuatan kita, orang yang dipuji itu yang jadi masalah. Kita ni memang tak ada hal lah, kita memang suka cari dosa kan. Tapi orang yang dipuji itu yang tiba-tiba menjadi masalah bagi dia hasil daripada kesalahan kita. Kalau kita lihat tadi, orang yang bagi seseorang yang nak buat amalan ni, memang tidak dinafikan kadang-kadang, bukan setakat kadang-kadang, biasanya tuan-tuan, kalau kita nak melakukan perubahan, kita nak berubah, ataupun hari ini kita nak buat satu amalan yang tak pernah kita buat sebelum ni. Contoh, kita cari satu amalan yang mudah. Kalau kita kata bersedekah, biasa dah orang buat kan. Satu amalan yang kita rasa kalau kita buat, orang akan perasan kita buat benda baru. Tapi benda ni memang benda yang disuruh oleh Nabi SAW. Yang paling mudah ialah, contoh apa tuan-tuan? Kita katalah solat sunat duha lah, ataupun solat sunat witir lah, witir. Biasa kalau lepas solat isyak, kita ni jenis yang lepas imam doa kita tu nak belah, tu nak balik. Jadi tiba-tiba kita tergerak hati. Mungkin malam tu kita dengar kuliah, ustaz kata kelebihan bagi orang yang mengerjakan solat sunat sekian. Yang menjaga solat sunat rawatib dia sekian dapat mahligai di syurga Allah Ta'ala sediakan.
Lepas tu mengerjakan solat sunat witir. Selepas solat sunat ba'diyah, kerjakan solat sunat witir. Kalau dalam bulan Ramadan, penceramah tu bagi berapi-rapi, menyebabkan kita rasa bersemangat. Malam ni aku kena start solat sunat witir. Penceramah kata tak apa, kalau tak boleh buat 3 rakaat, buat dulu 1 dulu. Yang penting ia bentuk ganjil, 1. Kemudian bila kita dah biasa, tambahlah 2 atau tambah lagi 5. Yang penting kita buat solat sunat witir. Sebab Nabi SAW, inilah amalan Nabi yang Nabi tak pernah tinggal. Ya, kita pun rasa semangat. Malam ni aku nak start solat sunat witir. Lalu malam tu dia start. Lepas sunat ba'diyah, tak pernah buat sunat ba'diyah, tiba-tiba nampak sunat ba'diyah dia buat kan. Orang pula perasan. Mungkin orang yang mengerjakan lepas solat sunat, mengerjakan solat-solat sunat ni berapa orang hanya tinggal biasa kan. Jadi yang tinggal-tinggal tu orang perasan, wak ni tinggal malam ni kenapa Jadi dia bila nak buat tu sebenarnya, dia sebenarnya nak start satu benda yang baru, dia bukan mudah. Dia akan berasa, dia akan datang perasaan dalam diri dia, aku nak buat nanti orang nampak, nanti orang kata, tanya macam-macam pula. Dia berjuang dalam diri dia nak buat benda yang baru, dan benda tu ya benda yang baik. Saya rasa tuan-tuan mungkin pernah rasa, ke saya seorang kita kongsi share-share lah kan. Benda ni sifat yang biasa tuan-tuan. Bila nak buat benda baru, dia mujahadah, berjuang. Lalu tak apa, buat saja, buat. Tapi dalam nak buat tu, mata duk jeling sana jeling sini, orang nampak tak, orang nampak, harap-harap janganlah orang nampak, harap-harap janganlah orang nampak. Memang orang nampak, cuma orang buat-buat tak nampak. Lepas tu, lepas solat sunat, buat sunat witir. Lalu dengan rasa semangatnya, mudah-mudahan malam ini merupakan malam pertama aku buat solat sunat witir di luar bulan Ramadan, dan semoga kekal sampai bila-bila, mudah-mudahan kan. Lalu dia pun buat mujahadah tu, berjuang dengan diri dia, nak buat tidak, nak buat tidak, ke nak buat kat rumah. Balik kat rumah confirm tak buat lah, buat kat sini. Walaupun afdalnya buat kat rumah, tapi kalau buat balik rumah tak jadi, buat terus di masjid. Jadi yang pertama kali itu merupakan perjuangan yang hebat bagi seseorang untuk buat perubahan. Tiba-tiba kan, tiba-tiba kita kacau dia. Baguslah buat malam ni, saya tengok buat solat sunat lah. Solat sunat lah. Dia akan datang 2. Sama ada dia rasa sombong dengan diri dia, orang nampak lah, orang nampak, bagus. Ataupun dia rasa takjub dengan diri dia, hebat lah, dia akan rasa hebat. Ataupun dia akan rasa, dah, orang nampak, tak boleh buat. Salah satu mesti akan dapat kat dia. Jadi yang salah ialah bila kita memuji orang tu dalam keadaan dia tengah berjuang dengan diri dia, tapi kita dah bunuh semangat dia untuk terus melakukan ibadah ataupun untuk terus berubah. Itu Nabi kata, daripada kita puji begitu, depan dia pula tu, baik bagi pisau, bunuh je dia. Dia dah hilang motivasi, tak boleh buat apa. Itu yang Nabi larang sangat-sangat. Kita puji, lebih-lebih lagi puji melampau di hadapan dia. Biarkan dia. Kalau ustaz saya dulu-dulu, bila masa sekolah-sekolah dululah, bila kita tanya tentang, ustaz payahlah kami ni nak ikhlas bila nak buat ibadah. Bila nak buat ibadah rasa macam orang tengok lah, rasa macam takut nanti orang kata apa. Ustaz saya kata, buat saja, jangan fikir orang. Tapi hati kami tak ikhlas, rasa macam kadang-kadang dia akan datang timbul rasa, biar orang nampak, biar orang tengok, biar orang puji. Kita rasa gitu. Ustaz saya kata, biar dia datang benda tu. Dia datang berapa kali? Biar dia datang sampai benda tu hilang. Bila hilangnya tuan-tuan, bila kita dah biasa dengan amalan tersebut, hari-hari kita buat, lama-lama kita rasa, alah, tak ada orang nak tengok aku pun, tak ada pun orang nak puji kita pun, tak payah puji. Kita akan rasa hilang secara automatik perasaan untuk orang lihat,
perasaan untuk orang nak puji kita, perasaan untuk orang angkat sanjung kita, dia akan hilang secara automatik. Tetapi kalau kita tak start, sampai bila-bila kita tak akan berjaya start. Tapi kalau kita nak start, kita kalah, kita tak buat sebab takut orang kata apa, sampai bila-bila kita tidak akan berjaya. Buat saja. Tapi bagi orang lain, janganlah kita ambil peranan membunuh semangat dia dengan terus kita puji dia. Habis, memang habis. Itu nasihat daripada ustaz saya dululah. Dia kata buat je. Dan alhamdulillah memang betul lah. Memang betul. Pertama kali, berapa kali sangat kita rasa orang nak puji kita? Sekali mungkin kita rasa, oh orang nampak, tak apa. 2 kali kita rasa orang nampak. 3-4 kali kita rasa tak ada orang nak tengok pun, biarlah. Walaupun kita kata apa, kalau tuan-tuan pernah tengok ada setengah orang dia bila nak derma, dia tutup tangan dia, kan? Dia tutup tangan dia. Itu bagus, maknanya bila kita derma sesuatu, orang tak nampak berapa kita bagi. Sedangkan Nabi SAW pun kata, bila kita derma tu biar senyap-senyap, supaya tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Sebab apa? Sebab nak elakkan daripada timbul rasa riak dan bangga diri. Tapi ada setengah orang dia bagi saja, masuk je dalam tabung tu berapa pun, kan? Sebab bagi dia dah biasa, tak ada masalah. Orang tengok kau, tak tengok lantak, tak apa, janji aku masuk dalam tabung dengan cara biasa, tunjukkan je, tak apa. Dari segi menunjukkan berapa kita derma tu sebenarnya ada perbahasan lah. Sama ada nak menggalakkan orang supaya lebih semangat macam kita nak menderma. Yang kedua, macam saya bagi tahu tadi lah, bagi dia benda tu dah biasa, dah tak ada apa, dah tak ada timbul dalam diri dia rasa nak suruh orang tengok. Jadi jangan pula kita kata saja nak tunjuk. Bila kita tengok orang yang tak tutup tangan, kita kata saja, mentang-mentang dia bagi 50, dia tunjuk. Kalau dia bagi RM1, mahu ditutup-tutupnya. Jangan kita kata gitu pula. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa contoh-contoh? Adakah Islam melarang terus kita memuji orang? Tidak. Islam bagi. Contohnya Nabi SAW pernah puji Sayyidina Abu Bakar. Adakah Rasulullah bila puji Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah puji melampau yang sehingga diibaratkan membunuh motivasi Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata, pernah kata, kalau kita tengok dalam kitab, dia kata, Nabi kata kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar ni dengan iman semua orang Islam, iman Sayyidina Abu Bakar ni lebih berat daripada iman semua orang Islam yang ada. Bayangkan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua dengan orang-orang Islam yang lain semua timbang, Sayyidina Abu Bakar lebih berat iman dia. Kalau kita berada dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi SAW puji kita gitu kan, iman Tuan Nazir lebih berat daripada iman seluruh Korea ini, kita kerasa apa? Rasa hebat. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia tak gitu. Jadi Nabi tahu siapa yang boleh dipuji dengan cara begitu dan siapa yang tak boleh. Sayyidina Abu Bakar boleh, dia boleh terima. Sebab dalam diri tak ada apa-apa dah. Dalam diri dia hanyalah Allah dan Rasul saja. Tidak ada dalam hati dia untuk yang lain. Contoh Sayyidina Umar, dia puji oleh Nabi SAW. Nabi puji Sayyidina Umar, Nabi kata, selepas aku ni dah tak ada Nabi, dah tak ada Rasul. Tapi kalaulah Allah Ta'ala lantik lagi Nabi selepas daripada aku, Umar ni lah Nabinya. Nak bagi tahu bahawa karisma yang ada pada Nabi, pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini merupakan karakter sebagai seorang Nabi. Kalau diletak di zaman Bani Israel dulu-dulu, kan Nabi Bani Israel dia banyak ramai Nabi, dia boleh jadi Nabi dalam kalangan Bani Israel. Tapi sebab zaman umat Nabi Muhammad SAW dah tak ada Nabi, maka tidak adalah siapa-siapa yang akan jadi Nabi lagi. Tapi kalau ada Nabi, Nabi kata, ni Sayyidina Umar ni boleh jadi Nabi ni. Dia punya pandangan jauh dia punya ketegasan dia punya mungkin uslub dakwah dia tu ada karakter sebagai seorang Nabi. Tapi adakah Sayyidina Umar rasa bangga diri? Adakah Sayyidina Umar kata, aku layak jadi Nabi? Bila dia jadi khalifah,
Adakah dia jadi seorang khalifah yang diktator? Tak. Ada masa dia memesyuarat, ada masa dia putuskan sendiri, ada masa dia keluar aja tengok rakyat jelata sama ada susah ataupun senang, dia keluar sendiri saja, ya, ikut suka dia. Jadi adakah kalau kita lah Nabi dah kata kita layak jadi Nabi, yang tak layak jadi Nabi pun ramai mengaku jadi Nabi, ya. Macam-macam mengaku dia Rasul lah, Nabi, dapat wahyu macam-macam. Saya nak Umar ni, Nabi dah kata kalau ada lagi Nabi, dialah layak jadi Nabi. Boleh saja Sayyidina Umar kau nak kata semalam aku dapat wahyu, aku jadi Nabi. Kali ni korang semua kena ikut. Siapa tak ikut kena hukum. Tidak, Sayyidina Umar tidak begitu. Ya? Sayyidina Umar walaupun dipuji begitu tinggi oleh Nabi SAW, tapi dia tetap rendah diri, tundukkan kepala dia kepada Nabi SAW dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akhir sekali, bagaimana untuk orang yang dipuji itu selamat daripada mendapat perkara-perkara yang kita sembang tadi. Orang yang memuji, dia punya cara nak selamat, dia kena kawal diri dia saja. Orang yang puji, orang yang suka memuji ni, kawal diri. Orang yang dipujinya tak semena-mena tiba-tiba dapat penyakit. Bagaimana nak kawal diri kita bila kita dipuji oleh orang? Sedangkan boleh memuji, cuma kita nak kawal diri kita. Imam Al-Ghazali, dia bagi cara yang paling halus lah, paling halus dalam kita mengawal diri kita apabila kita dipuji oleh orang lain. Tapi mungkin cara ini tak ramai orang yang suka amalkan, sebab mungkin bila dipuji kita rasa sedap, rasa seronok, rasa macam high sekejap dalam 5 second. Walaupun 5 second kita rasa tapi kita cepat sedar. Bila kita sedar apa kita kena buat? Imam Ghazali kata, cuba bayangkan orang-orang yang memuji kita tu tahu, orang-orang yang memuji kita tu tahu apa perangai buruk kita. Kenapa orang puji kita, tuan-tuan? Sebab orang nampak kita hebat. Sebab orang nampak kebaikan kita yang kita zahirkan. Sebab orang nampak segala kemuliaan yang ada pada diri kita. Sebab apa yang tu saja dia nampak? Sebab Allah tutup keaiban kita. Allah tutup. Bayangkan, Imam Ghazali kata, kalau Allah buka hijab tu dan orang nampak semua keaiban kita, adakah orang akan puji kita? Tidak. Orang tidak akan puji kita. Malah mungkin orang akan keji kita. Segala kebaikan yang orang nampak, bila banding timbang dengan keburukan, keaiban yang ada pada kita, mungkin orang akan keji balik kita. Hilang kebaikan kita yang kita buat. Jadi Allah tutup keaiban kita sehingga orang nampak kebaikan kita saja. Tetapi Imam Ghazali kata, bayangkan kalau orang nampak keaiban kita sahaja, maka orang tidak akan puji kita. Orang tidak akan puji kita. Jadi bila orang puji kita, kita sendiri kena balas dengan, ya Allah, sebenarnya banyak keaiban kita. Bila orang puji kita, kita balas balik dalam diri kita. Walaupun kita tidak ada keaiban yang ketara, Imam Ghazali kata, dalam hati kita tetap ada keaiban. Dalam hati kita, yang satu orang pun takkan tahu. Mungkin isteri kita pun takkan tahu keaiban yang ada dalam hati kita. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi bayangkan kalau Allah Ta'ala buka hijab sampai dalam hati pun orang boleh nampak keaiban kita, ketidakikhlasan kita, ketidakjujuran kita, betapa kita mencaci orang dalam hati kita, kita memburuk-burukkan orang dalam hati kita, kita hina orang dalam hati kita. Walaupun mulut, lidah, perbuatan kita tidak menggambarkan begitu, tapi hati kita menghina orang. Kalau orang tahu, niscaya orang tidak akan puji kita. Jadi itulah peranan kita, tuan-tuan sekalian.
Bila orang puji kita, cara kawalan diri kita ialah balas dengan rasa betapa hinanya kita, betapa banyak lagi amalan-amalan kita yang tidak kita buat, betapa dalam hati kita ni banyak lagi sifat-sifat kotor yang belum kita bersihkan. Maka dia boleh mengimbangkan dengan pujian yang orang bagi pada kita itu. Dan seolah-olah bila kita letakkan diri kita ni banyak lagi kesalahan kita, banyak lagi keaiban diri kita, maka pujian orang tu tidak ada makna, tuan-tuan sekalian. Itulah cara Imam Ghazali mengajar kita, dan itulah cara sebenarnya kita nak melatih diri kita supaya kita tidak tenggelam dalam pujian orang. Sebab kadang-kadang orang memuji kita, kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak kontrol. Kita boleh kata jangan. Hari ni boleh jumpa saya tapi jangan puji saya. Tak boleh. Orang akan mengata apa yang dia nak kata. Orang akan sebut apa yang dia nampak pada kita. Kita tak boleh nak larang orang. Mungkinlah kita boleh larang setengah-setengah orang yang rapat dengan kita, tapi orang yang jauh, kita tak boleh nak kata apa. Tapi caranya ialah kita kawal diri kita sendiri. Macam kita kawal diri kita, kita pakai face mask bila takut kena COVID kan. Begitu juga kita pakai face mask kepada hati kita supaya hati kita tidak terjejas dengan pujian-pujian orang. Selain itu, kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada kata tentang zahir, tentang betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita bagi tahu yang memuji cara berlebihan itu sangat hina. Nabi kata, ambil tanah tabur atas muka dia. Maknanya Nabi kata, bila orang puji kita seolah-olah kita nak ambil tanah tabur atas muka orang yang memuji kita, tapi tak adalah sampai tahap itu kita nak buat. Jadi para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu-dulu apabila dipuji, mereka kerap berdoa kepada Allah Taala. Boleh kita tengok dalam kitab ni, antara doanya ialah Allahumma inna abdaka hadha taqarraba ilayya bimaqtik wa ana ushhiduka ala maqtih. Sahabat-sahabat Nabi bila dipuji, mereka akan berdoa. Doanya ialah, ya Allah, sesungguhnya orang ni telah mendekatkan aku kepada kemurkaanmu, maka aku bersaksi kepadamu terhadap kemurkaannya. Maknanya bagi tahu, mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sahabat aku ni dia dah mendekatkan kemurkaanmu kepada aku, ya Allah, maka minta jauh, jauhkan kemurkaanmu daripada aku. Maknanya sahabat-sahabat Nabi bila dipuji, mungkin bukan dipuji oleh Nabi SAW, sebab pujian Nabi SAW kadang-kadang dia akan jadi doa. Sahabat-sahabat ni suka kalau dapat doa daripada Nabi SAW. Bila Nabi kata kamu ahli syurga, Masya Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada bila Nabi kata kamu ahli syurga, ataupun Allah kirim salam pada kamu. Nabi puji tu, tapi Nabi puji dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Bila Allah sampaikan salam kepada para sahabat, makna Nabi cepat-cepat beritahu, dan dia rasa itulah nikmat yang paling besar. Tapi kalau ada orang lain yang memuji, maka sahabat akan berdoa, ya Allah, sebab takut nanti hati dia rasa terganggu. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, sahabat aku ni mendekatkan aku kepada kemurkaanmu, ya Allah. Ya. Dalam kitab ni juga sebut Sayyidina Ali, bila dipuji oleh para sahabat ataupun pengikut-pengikut dia, Sayyidina Ali kata, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Cantik doa ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok balik dalam kitab tu, memang doa ni cantik. Tapi pasal mungkin kita jarang dipuji, jadi jarang kita baca katnya. Sayyidina Ali bila dipuji, dia kata, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah aku terhadap perkara yang mereka tak tahu. Banyak lagi diorang tak tahu, tapi ampunkanlah aku, ya Allah. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau ambil kira atau jangan kau seksa aku atas apa yang mereka katakan tadi. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan last kali cantik, Sayyidina Ali kata,
waj'alni khairam mimma yazunnun, dan jadikan aku ya Allah lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Maknanya pertama, ya Allah ampunkanlah aku atas apa yang mereka tak tahu. Banyak lagi diorang tak tahu dosa-dosa kita buat, perangai-perangai buruk yang kita buat dalam hati kita yang tak berapa bersih lagi. Ampunkanlah ya Allah. Wala tu'akhidni, jangan kau seksa aku atas apa yang mereka bagi tahu tadi, atas apa yang mereka puji tadi, atas apa yang mereka sebut tentang diri aku tadi, yang merupakan puji-pujian yang melampau. Jangan seksa aku ya Allah. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Kalau mereka sangka aku ni begini, maka jadikan aku lebih baik daripada yang begini. Kalau mereka sangka aku ni seorang yang dermawan, dipuji, memang dermawan sungguh, jadikan aku lebih baik daripada seorang yang dermawan. Mana bukan setakat dermawan, tetapi mungkin dermawan yang macam mana, lebih baik daripada itulah, kan? Lebih baik daripada tu. Kalau orang sangka kita sebagai seorang ahli ibadah, maka lebih baik kita nak daripada itu. Ini doa paling cantik, tuan-tuan. Kalau saya tengok daripada tempat-tempat lain, ada juga doa daripada Sayyidina Abu Bakar bila dipuji, tapi dia punya matan dia lebih kurang. Contohnya Sayyidina Abu Bakar kata, ditambah lagi, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa ufil lima la ya'lamu la tu'akhidni bima yaqulun. Lebih kurang dengan doa Sayyidina Ali tadi. Sayyidina Ali ada tercatat dalam kitab ni, tapi tempat-tempat lain dia ada tulis doa Sayyidina Abu Bakar. Dan di bahagian-bahagian lain bukan setakat doa Sayyidina Abu Bakar, doa para tabi'in pun amalkan doa yang ini. Dia kata, Allahumma anta a'lamu bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diri aku, dan aku lebih tahu tentang diri aku daripada mereka yang tahu. Lalu disambung dengan doa Sayyidina Ali tadi, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan tadi. Jangan kau seksa dengan apa yang mereka katakan tadi, dan ampunkan aku, waghfir lima la ya'lamun, ampunkan aku atas apa yang mereka tidak tahu. Sayyidina Abu Bakar ditambah lagi, ya Allah, engkau lebih tahu tentang diri aku, dan aku lebih tahu tentang diri aku daripada dia orang lain semua. Ampunkan aku, jangan seksa aku, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan tadi, apa yang mereka sangka. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, doa ni kalau tuan-tuan boleh hafal, bagus, cantik. Kalau tak boleh hafal, ingat dia punya step-step tadi tu. Bahasa Melayu pun tak apa, tuan-tuan. Doa ni macam dalam bahasa pelbagai pun tak apa. Yang penting ialah bila kita berada dalam satu-satu keadaan, kita ingat kepada Allah Ta'ala. Balik kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai keadaan bila kita sampai ke situasi tersebut, orang puji kita, alamak, aku nak doa bahasa Arab tak tahu. Okey, tak apa. Terima sajalah pujian tersebut dengan penyakit-penyakitnya sekali datang pada kita. Jangan kerana tak hafal yang doa bahasa Arab, kita terus abaikan sandar kepada Allah Ta'ala. Bahasa Melayu pun tak apa. Dalam hati tak sebut dalam dengan lidah pun tak apa, sebut dalam hati pun tak apa. Yang penting minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala jangan seksa kita, dan minta Allah jadikan kita lebih baik daripada apa yang sahabat kita sangkakan. Itu bila dipujilah. Kalau orang tak puji kita, tak apa, diam-diam sajalah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, rasanya cukup sekadar itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan ahli keluarga kita, selamatkan kita semua, sahabat-sahabat kita semua, daripada penyakit-penyakit hati yang boleh mengganggu ibadah-ibadah kita. Kerana ibadah-ibadah yang kita buat ini, tuan-tuan, ibadah yang kita buat dengan penuh mujahadah. Bukan senang-senang. Bukan senang kita nak bangun pagi, bukan senang kita nak datang solat berjemaah di masjid, bukan senang kita nak kekal istiqamah solat secara berjemaah di masjid. Dan semuanya ini merupakan hasil daripada langkah pertama yang kita laksanakan dulu bila kita langkah ke masjid. Itu merupakan perjuangan yang paling hebat bila kaki
bila kali pertama kita nak langkah datang berjemaah di masjid, dulu-dulu kalau tuan-tuan ingat, kita akan rasa orang akan kata kita rasa macam orang kata kita ni terlalu baik nanti. Tapi kita buang semua itu dengan penuh mujahadah, kita datang dan kita istiqamah. Mudah-mudahan tidak ada perkara-perkara yang boleh menjadikan amalan-amalan kita itu sia-sia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan yang lalu sehinggalah ke dalam bulan Syawal ini, dan seterusnya sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah Taala, yang cacat celah daripada kelemahan diri saya sendiri, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihun wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.